Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan pergi pada kuliah DMB 4233, proses fabrikasi logam, metal fabrication process. Ini adalah minggu kedua. Rujuk pada slide yang kedua. Baik, kita akan pergi kepada prinsip reka bentuk. Apakah dia ciri-ciri reka bentuk? Baik, yang pertama sekali, ciri-ciri reka bentuk ialah aktiviti penyelesaian masalah dan keperluan manusia. Reka bentuk merupakan satu aktiviti atau proses yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah dan bagi memenuhi keperluan manusia. Yang keduanya, menggunakan sumber sedia ada. Yang ketiga, untuk mencapai kualiti hidup lebih baik. Akhirnya, contohnya kita boleh dapat kemudahan pengangkutan dari kereta hinggalah penggunaan kereta api laju. Itu adalah proses bagaimana pengangkutan bergerak untuk lebih maju daripada penggunaan kereta kepada kereta api laju. Kesimpulannya, pada keseluruhannya, reka bentuk merupakan satu proses menghasilkan alat atau perkhidmatan bagi menyelesaikan masalah keperluan manusia menggunakan sumber sedia ada untuk mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Itu adalah prinsip ataupun definisi hasil daripada conclusion keseluruhan prinsip tadi akan wujud definisi reka bentuk. Baik, seterusnya, apa dia keperluan mereka bentuk? Okey, ada beberapa faktor ataupun keperluan yang kita perlu titik beratkan sebelum kita mereka bentuk sesuatu produk. Pertama sekali ialah tata cara pembuatan. Yang kedua, tata cara alatan dan mesin. Yang ketiga, disiplin serta keselamatan. Seterusnya, perancangan dan teknik asas dalam reka bentuk. Lukisan, kejuruteraan dan grafik. Dan akhir sekali adalah analisa kos dan ekonomi. Ini adalah beberapa keperluan sebelum kita mereka bentuk sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Baik, keperluan reka bentuk. Bagi seseorang individu atau kumpulan yang akan melaksanakan reka bentuk, perlu ada beberapa kemahiran asas. Yang pertama adalah metrologi. Metrologi ini lebih kepada kaedah pelaksanaan. Yang kedua, metodologi, pengetahuan tentang bahan. Pengetahuan tentang bahan dari segi sains bahan. Ketiga, pemesinan, kepakaran, kepakaran serta bagaimana kita boleh menggunakan mesin-mesin sedia ada yang berada di dalam bengkel kamu ataupun tempat kamu. Yang keempat, kaedah pembuatan. Kaedah pembuatan ini penting sebab apabila kamu nak melaksanakan produk kamu, kamu perlu tahu apa dia kaedah yang kamu perlu laksanakan untuk menghasilkan produk tersebut. Seterusnya, teknologi maklumat. Ini adalah salah satu daripada sumber yang membantu kamu dalam menyediakan atau mereka bentuk produk kamu. Seterusnya, seni reka bentuk. Jadi sesuatu produk itu perlu ada seni. Perlu ada seni, perlu ada ciri-ciri yang menepati kehendak pelanggan. Seterusnya, mekanik kuasa mendalil. Pengetahuan kamu amat penting daripada segi penggunaan mesin tadi, dari segi kuasanya, dari segi kecekapannya, untuk menghasilkan produk yang memenuhi cita rasa pelanggan ataupun pengguna. Seterusnya, akhir adalah reka bentuk. Reka bentuk mempunyai elemen-elemen kejuruteraan. Seharusnya semua ciri-ciri reka bentuk ini mempunyai unsur-unsur kejuruteraan yang boleh membantu mempercepatkan proses penggunaan, penyediaan produk kamu tersebut. Okey, apa dia matlamat objektif reka bentuk? Ini yang paling penting lah. Dalam satu reka bentuk, kamu perlu ada objektif. Ini adalah perkara yang kita titik beratkan sebelum kamu nak memulakan menghasilkan suatu produk ataupun perkhidmatan. Pertama sekali, produk atau reka bentuk ini dah semestinya boleh meningkatkan kecekapan keberkesanan pengeluaran. Yang kedua, ia boleh mengekalkan mutu ataupun kualiti. Yang ketiga, ia boleh menurunkan kos dari segi
penggunaan bahan. Dan yang akhir sekali ialah ia menjamin keselamatan. Jadi segala produk ataupun perkhidmatan yang dihasilkan mestilah mempunyai objektif ke arah menghasilkan produk yang memenuhi cita rasa pengguna ataupun pelanggan. Baik, seterusnya. Apakah faktor-faktor pertimbangan semasa mereka bentuk? Terdapat beberapa faktor dalam menghasilkan ataupun yang perlu dipertimbangkan semasa anda membuat reka bentuk untuk produk ataupun perkhidmatan. Pertama sekali, hasil rekaan anda adalah berkualiti dan konsisten. Konsisten. Kedua, ia boleh mengurangkan kos belanja. Yang ketiga, mudah diguna dan ringkas. Yang keempat, perlindungan keselamatan dan lebih baik. Kelima, meningkatkan kadar pengeluaran. Keenam, mengurangkan kesilapan kendalian. Dan akhir sekali, produk ataupun perkhidmatan itu mempunyai jangka hayat yang lebih panjang. Baik, seterusnya. Ini merupakan prinsip asas kitaran kerja bagi kamu nak menghasilkan sesuatu produk. Dirumuskan pada keseluruhan tadi, ini adalah kitaran dia. Okey, yang pertama sekali, keperluan dan masalah. Jadi, wujudnya perkara ini adalah melalui keperluan yang perlu dipenuhi dan mungkin masalah yang timbul. Daripada perkara ini akan wujudlah masalah. Saya ambil contoh begini. Okey, masalah kamu hendak pergi ke sekolah. Jadi kamu perlu fikirkan bagaimana kamu nak pergi ke sekolah. Contoh, itu contoh, satu contoh. Jadi kamu fikir kamu boleh menggunakan basikal. Tapi basikal, contohnya basikal adalah lambat dan tak selamat. Mungkin kamu boleh menggunakan kereta. Jadi itu sebenarnya itu teknologi. Itu apa yang perlu ada dalam pemikiran kamu apabila ada masalah ataupun ada keperluan. Itu sebagai contoh saja. Seterusnya, daripada keperluan dan masalah ni, kita akan pergi kepada penyataan masalah. Penyataan masalah ni, contohnya saya bagi begini. Okey. Adakah penggunaan basikal adalah lebih baik berbanding dengan penggunaan kereta untuk sampai ke sekolah? Itu contoh. Itu contoh. Jadi sebenarnya perkara-perkara ni kamu dah belajar dalam projek tahun akhir kamu, penyediaan bab 1, bab 2, bab 3. Jadi akan wujud penyataan masalah. Jadi ini akan membantu kamu. Itu sebab tadi peringkat awal kita akan belajar tentang objektif. Daripada objektif kita akan pergi kepada proses atau prinsip dia. Seterusnya, apabila kamu dah nyatakan masalah kamu akan buat siasatan dan buat analisa keperluan. Yang ini kamu boleh lakukan secara rawak. Kamu pergi kepada kawan kamu buat pertanyaan, kamu pergi kepada pensyarah kamu buat pertanyaan. Itu tujuan dia. Kemudian daripada hasil keseluruhan siasatan kamu tu, kita akan bangunkan idea. Dalam membangunkan idea ni, kamu masih perlu lagi maklumat-maklumat yang lebih lanjut. Jadi kamu akan proseskan maklumat ini untuk membentukkan idea. Daripada idea itu akan wujudlah reka bentuk, pengesahan reka bentuk. Dan di sini juga kamu masih memerlukan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membantu kamu menghasilkan dan membuat pengesahan reka bentuk. Dan dia kembali kepada masalah yang asal lah, keperluan dan masalah. Jika reka bentuk ini tidak memenuhi ciri-ciri, kita boleh balik kepada asal. Itu adalah kitaran asas, prinsip kitaran asas kerja dalam menghasilkan reka bentuk. Baik, seterusnya, kerja asas reka bentuk. Ini adalah kerja asas ataupun bagaimana kitaran tadi boleh diterangkan dalam bentuk keterangan bersama contoh. Keperluan dan masalah. Reka bentuk mula dari timbul masalah pada kehidupan. Contohnya penggunaan dapur minyak dan dapur elektrik. Perbezaan keduanya. Timbul masalah daripada situ. Kemudian bagaimana kita nak nyatakan masalah?
proses menyatakan masalah dan mencari jalan penyelesaian. Okey, contohnya dapur minyak lambat tetapi dapur elektrik cepat dan selamat. Okey, yang seterusnya menyiasat dan analisa keperluan. Membuat kajian dan siasatan. Seterusnya merancang, contohnya kajian kos, kajian bahan, kajian penggunaan dan keselamatan. Okey, yang keempat membangunkan idea. Menjana dan mengeluarkan idea, contohnya menghasilkan grafik lukisan serta terus melalui proses penghasilan produk. Contoh menghasilkan prototype. Bila kita ada idea, kita akan bangunkan, kita akan sediakan lukisan, kita cari sumber-sumber maklumat, kemudian kita hasilkan prototype. Dan akhir sekali pengesahan reka bentuk, produk yang dihasilkan perlu disahkan kecekapan dan keselamatannya. Okey. Ini yang saya sebut tadi di akhir, kita masih lagi boleh pergi kepada masalah yang awal. Maknanya produk ini apabila kita dah siap prototype, kita nak hasilkan, kita boleh buat pengesahan. Sama ada kita hantar ke SIRIM. SIRIM ni adalah satu badan yang mengiktiraf produk. Baik. Ini adalah proses-proses dalam ataupun kerja-kerja dalam proses mereka bentuk. Kita boleh bahagikan dia kepada 5 fasa. Okey. Fasa pertama, analisis barangan. Analisis barangan ni kita boleh kena pasti jenis bahan. Kita boleh buat bentuk serta ukuran dan kita boleh buat penyudahan. Ini fasa yang pertama. Dalam fasa kedua adalah analisis operasi. Dalam ini kita boleh buat urutan operasi, kita buat jenis dan saiz penggunaan mesin. Jadi dalam fasa kedua ini dia akan menunjukkan proses yang lebih terperinci ataupun detail. Dalam fasa ketiga, analisis peralatan mesin, kita akan lihat pada kecekapan mesin, kejutan mesin, keselamatan mesin. Apa yang kita hasilkan itu adakah memenuhi ciri-ciri kehendak pengguna. Kemudian fasa 4, analisis pengendali. Masa kendalian, kecekapan kendalian, keselamatan pengendali. Ini pun dalam fasa keempat ni, masih lagi fasa hasilan produk itu kita pastikan benda perkara-perkara ini kita capai untuk memuaskan hati pengguna. Dan fasa yang terakhir adalah fasa kelima, fasa analisis kos. Ini ada amat penting dalam menghasilkan produk. Kita perlu pastikan agar anggaran kos kita adalah memenuhi, maknanya bersifat murah, memenuhi kehendak pelanggan. Dan dalam ayat yang lebih baiknya kita gunakan adalah perkataan ekonomik. Ekonomik bagi kita pengeluar dan ekonomik bagi pengguna. Okey. Itu adalah proses-proses dalam mereka bentuk. Saya rasa itu saja yang akan kita bincangkan tentang kuliah ini. Saya harap kita akan jumpa lagi pada kuliah seterusnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Assalamualaikum.